Oke ya, kita boleh mulakan. Hari ini kita belajar hadis. Hadis 1224. Nombor hadis ya. 1224. Baik, kita bariskan dulu dia punya tajuk. Babu kita lil jani. Babul kita lil jani. Waqat lil murtaddi. Ada sabdu ya. Murtaddi. Saya ulang. Babu kita lil jani. Wa qatlil murtaddi. Taddi ya, ada sabdu. Artinya bab tu bab lah. Bab memerangi penjahat dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, baru ada suara. Okey. Hadis 1224 Tajuk dia bab memerangi penjahat dan membunuh orang murtad. Baik. Hadis 1224. Silakan, seorang boleh baca? Okay, InsyaAllah saya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa terbunuh ketika membela hartanya, maka ia itu syahid. Diriwayatkan dia oleh Abu Daud dan Nasai dan Tirmizi dan ia disahkan dia. Ya, baik. Maksud daripada hadis ini, seorang yang hartanya dirompak, maka ia hendak membela dan melawan perompak. Jika ia mati dalam melawan perompak tersebut, maka ia mati syahid. Ya. Berdasarkan kepada hadis ini. Jadi dalam negara kita pula yang kita tengok yang berlaku, ya, orang yang dirompak ni membunuh perompak yang kena rompak ni didapati bersalah. Ya. Ini pun kadang pelik juga hukum macam ni. Ya. Jadi dia membela diri dia daripada kedatangan perompak tadi, dan dia dapat bunuh perompak tu, tapi dia pula yang didapati bersalah. Masalah juga. Ya. Baik. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, barang siapa mati terbunuh kerana membela hartanya, maka ia mati syahid. Boleh catatkan dulu dia punya kedudukannya. 1224 hadis sah. Matan, orang Islam yang terbunuh kerana membela hartanya disebut syahid. Hukum sebagai satu ketentuan. Buat nota bawah, sambung lagi. Yang mati syahid ada 8 ya, catatkan satu-satu ke bawah. 1, orang yang tertikam. 2, yang tenggelam. 3, yang melahirkan anak. 4, yang terbakar.
5 yang jatuh dari kenderaan yang ditunggangi. Yang jatuh dari kenderaan yang ditunggangi. 6 yang mati tertimpa. 7 mati kerana banjir. 8 mati yang jatuh dari atas. Letak dalam bracket kitab, dalam bracket ya, kitab Al-Muhalla. Al-Muhalla. Juz 5 halaman 229. Dalam kitab Al-Muhalla ini menyebutkan ada 8. Ada 8 yang dikategorikan sebagai mati syahid. Saya ulang, pertama yang tertikam, kedua yang tenggelam, kemudian melahirkan anak, terbakar, jatuh daripada kenderaan, mati tertimpa, mati kerana banjir, mati yang terjatuh daripada atas. Ini dikatakan sebagai mati syahid. Tapi kena ingat syahid ini bukan syahid akhirat. Syahid ini dikatakan sebagai syahid dunia. Nah, kita faham tu. Apa bezanya syahid dunia dengan syahid akhirat? Syahid dunia ini dia terlepas daripada azab kubur. Maknanya kematiannya dalam keadaan menunggu hari kebangkitan. Dia dalam keadaan yang begitu selesa. Dia mendapat nikmat kubur. Nikmat kubur tu artinya dia dapat mimpi-mimpi yang indah. Bukan sebagai azab kubur. Sebab azab kubur tu mimpi yang mengerikan. Jadi itu dikatakan sebagai syahid dunia. Syahid akhirat ini seperti mereka yang menegakkan kalimah Allah. Menegakkan kalimah Allah di muka bumi. Berperang untuk kerana Allah. Untuk menegakkan kalimah Allah. Itu dikatakan sebagai syahid dunia akhirat. Bukan hanya dunia saja, tapi dunia akhirat. Akhirat, dia akan terlepas daripada hisab atau perhitungan. Dia akan masuk ke surga. Jadi mudah buat dia. Tapi orang yang mati syahid dunia ni, dia tak terlepas. Tak terlepas daripada perhitungan. Besok hari perhitungan, dia akan dihitungkan juga. Amal yang dilakukan di dunia. Jadi dia hanya terlepas daripada azab kubur. Tapi tidak terlepas daripada perhitungan di mahsyar nanti. Ini kita nak membezakan antara syahid dunia dan syahid akhirat. Baik, kita teruskan lagi hadis selanjutnya 1225 sambung. An Imran, dari Imran. Dari Imran bin Husain, ia berkata, Ya'la bin Umayyah berkelahi dengan seorang, lalu seorang dari mereka menggigit tangan musuhnya. Lantas yang ini sentak tangannya dari mulut penggigit itu. Maka terjabutlah satu gigi depannya. Lalu kedua-duanya mengadu kepada Nabi SAW. Dia berkata, seseorang dari kamu menggigit sebagaimana binatang jantan menggigit. Tidak ada diat baginya. Muttafaq alaih, tetapi lafaz itu bagi Muslim. Baik, catatkan hadis 1225, hadis sah. Matan, gigi yang tercabut
kerana tarikan tangan yang digigit tidak ada diyatnya. Hukum sebagai satu ketentuan. Biasanya diyat itu ialah bayaran ganti rugi. Ya, kalau satu jari atau satu gigi, ya, maka dia kena bayar 5 ekor unta. Ataupun secara kalau tidak kena diat, orang yang menanggalkan gigi tadi, dia kena tanggalkan juga giginya. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Maidah. Jadi oleh kerana hal ini lain ceritanya. Orang tu gigit tangan, kemudian orang yang digigit tadi menarik kuat tangannya, tercabut giginya. Itu bukan kesalahan orang yang menarik. Dia tidak boleh tuntut apa-apa. Berdasarkan kepada hadis ini. Ya. Baik, kita teruskan lagi. 1226. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Hurairah yang berkata telah bersabda Abdul Qasim sallallahu alaihi wasallam, sekiranya seorang menjenguk di rumahmu dan tidak izinmu, kalau engkau lempar dia dengan batu dan menyebabkan engkau butakan matanya, tidak ada satu pun hukuman atasmu. Muttafaq alaih. Ya. Baik, catatkan ya. Hadis 1226. Hadis sah. Matan. Orang yang membutakan mata. Orang yang membutakan mata seseorang kerana mengintai di rumah orang itu, maka yang membutakan tadi tidak berdosa dan tidak ada kewajipan membayar diat. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi berdasarkan kepada hukum Islam, dia mengintai di rumah orang. Kalau seandainya tuan punya rumah tadi cocok matanya, buta, tuan rumah itu tidak berdosa dan tidak dihukum. Itu adalah kesalahan orang yang mengintai-intai. Jadi hal ini adalah hukum Islam. Adakah di tempat kita sedemikian, atau orang yang mencucuk matanya ia akan didapati bersalah pula. Itu kalau demikian bukan hukuman daripada Islam. Hukuman daripada Islam, dia tidak ada bersalah. Sebab itu dilarang mengintai di rumah orang. Kalau seandainya berlaku sesuatu sehingga matanya buta, jangan salahkan tuan rumah itu. Sebab Islam ada adab. Bukan demikian. Baik, 1227. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Barak bin Azib, ia berkata,
Rasulullah SAW telah putuskan bahawasanya penjagaan kebun-kebun pada waktu siang wajib atas yang empunya, dan bahawa penjagaan binatang-binatang ternak pada waktu malam wajib atas yang empunya, dan orang yang empunya binatang ternak wajib ganti apa yang dirosak oleh ternakannya pada waktu malam. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan 4 kecuali Tirmizi, dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban, tetapi di dalam isnadnya ada perselisihan. Ya. Tadi hadis 1226, ya. 1226 dengan 1226A samakan, ya. Hukum yang sama. 1226 dengan 1226A. Itu samakan je hukum dia. Sekarang ni kita teruskan dengan 1227. 1227 hadis boleh dipakai. Matan, binatang ternak orang lain yang merosak kebun seseorang di waktu siang, sedang kebun itu tidak dipelihara, maka kerosakan itu atas tanggungan pemilik kebun. Nokta. Di waktu malam, kalau binatang-binatang itu merosak kebun, adalah atas tanggungan pemilik binatang. Nokta. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi, ya, orang-orang yang mempunyai ternakan, dia kena bertanggungjawablah. Jangan hanya nak mendapatkan hasilnya daripada ternakan itu, tapi tidak menjaga hal-hal berkaitan dengan jiran, tetangga, ya, dan saudara sekampungnya. Sebab, ya, seandainya dibiarkan ternakan itu, ya, berkeliaran, maka, ya, ia merosakkan kebun-kebun orang. Jadi siapa yang nak dipertanggungjawabkan? Terkadang orang, ya, membuat, ya, kebun atau mengusahakan kebun ini bukan murah. Banyak belanja telah dikeluarkan, dan sampai masanya kebun itu hampir mengeluarkan hasil. Malangnya, binatang-binatang ini masuk dalam kebun. Habis, ya, segala tanaman-tanaman petani ini. Jadi, ya, hal ini, ya, sudah tentulah menyakitkan hati tuan punya kebun. Jadi dalam hal ini, ya, ada hukum yang dikatakan hadis boleh dipakai sahaja.
Tapi menunjukkan hadis ini bukanlah sahih sangat, ya. Sebab hanya boleh dipakai. Ya. Maka, kalau berlaku siang hari, sedangkan kebun itu tidak terjaga, tidak berpagar, ya, maka berlaku kerosakan. Maka tanggungan itu kepada pemilik kebun. Ya, kerana siang hari boleh nampak, tapi dia tidak, dia ada kawalan atau tidak memagar kebun tadi. Dan tetapi kalau seandainya ia berlaku pada waktu malam, ia tetap disalahkan kepada tuan punya ternakan. Nah, inilah hukum yang ada dalam hadis ini. Sebab itu, ya, kita kalau ada ternakan, sebaiknya ya kita kandangkan dia, bagi makan dia. Ataupun ya kita ada padang ragut yang mana kita tak payah nak beri makan dia, biar dia makan bebas di padang ragut itu. Hal ini menjadikan lebih bersih ternakan kita, tidak syubhat. Ya, kalau kita lepaskan, sudah tentulah dia banyak makan yang syubhat. Yang syubhat ni mana ya? Makan ya, tanaman-tanaman orang lain yang orang-orang ini ya sentiasa melaknat, mengutuk. Jadi ya, hal itu dijadikan syubhat. Ya, kalau nak bersih ternakan kita, ya kenalah kandangkan dia, ataupun ya ada padang ragut. Ya, itu sebaik-baiknya. Kalau dibiarkan macam tu, menjadikan kutukan orang, marah orang. Ya. Baik, ya, kita boleh teruskan lagi hadis 1228 dengan 1229 ada satu hukum, ya. Okey, silakan. 1228. Dari Muaz bin Jabal tentang seorang masuk Islam lantas jadi Yahudi. Ia berkata, saya tidak akan duduk sebelum dibunuh dia, utusan Allah dan Rasulnya. Lalu diperintah buat bunuh dia, lantas dibunuh. Muttafaq alaih, dan pada satu riwayat bagi Abu Daud. Tetapi sebelum itu dia disuruh bertaubat. Dari Ibnu Abbas, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa menukar agamanya, bunuhlah dia. Diriwayatkan dia oleh Bukhari. Ya, baik. Catatkan ya, hadis 128 dengan 1229. Hadis sah. Kemudian bracket lihat Al-Maidah ayat 33 dan 34. Matan, orang yang mengacau agama sesudah diberi kesempatan untuk bertaubat, kalau perlu boleh dibunuh. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi hadis 128 dan 129 ini dah masuk dalam bab ya murtad. Ya, murtad ini apa maknanya? Berpaling tadah, bahasa kita. Berpaling tadah. Itu makna murtad. Jadi kalau orang tu dah Islam, dia keluar Islam, artinya dia sudah berpaling tadah. Bahasa dia murtad. Ya, bahasa Arabnya murtad. Jadi dalam bab murtad ini, ya artinya mengikut hukum dalam Islam, kalau dia murtad sahaja,
dan tidak membuat kekacauan. Mungkin tidak membahayakan. Tapi yang bahayanya, dia dah murtad. Dia buat kekacauan, dia buat fitnah, dia memburuk-burukkan Islam dan sebagainya. Hal ini diberi kesempatan, ditangkap dan disuruh bertaubat. Kalau seandainya syarat taubat itu dia tidak nak, maka baru dia dihukum bunuh. Jadi diberi kesempatan, suruh dia bertaubat balik. Kalau tak, baru datangnya hukum bunuh. Sebenarnya hukum bunuh kepada murtad ni bukan hanya agama Islam. Agama-agama lain pun mereka berpegang macam tu juga. Kalau kaum dia ada yang murtad, didapati murtad, mereka akan diburu. Dan kalau tidak ada perlindungan, mereka juga tidak selamat. Mungkin akan dibunuh. Jadi hal ini bukan hanya dalam Islam. Dalam Islam pun sama, iaitu berkaitan dengan murtad ini. Tapi dalam Islam ni ada dia punya kesempatan. Mana kesempatan itu? Suruh bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat atau menolak tawaran taubat ini, barulah datangnya hukum bunuh. Inilah balasan terhadap orang yang murtad. Ini boleh baca sendiri dalam surah Al-Ma'idah ayat 33 dan 34. Baik lagi, hadis 1230. Silakan. Okey, saya baca Ustaz. Okey. Dan daripadanya bahawasanya seorang buta ada mempunyai seorang walad yang memaki-maki Nabi SAW dan mencela-celanya. Ia larang dia, tetapi dia tidak mahu berhenti. Pada satu malam, ia ambil satu pacul yang tajam sebelah, lalu dia taruh di perutnya dan dia duduki, dan dengan itu ia bunuh dia. Sampai yang demikian kepada Nabi SAW, maka sabdanya, saksikanlah bahawa darahnya itu hadar. Diriwayatkan dia oleh Abu Daud dan rawi-rawinya orang-orangnya kepercayaan. Hadar tu mana sia-sia ya? Sia-sia. Yang sebut hadar tu ya. Baik. Catatkan dulu hadis 1230. Hadis sah. Matan, orang yang mencela Nabi boleh dibunuh. Al-Ma'idah ayat 33 ya. Hukum wajib muhayyar. Wajib muhayyar. Muhayyar ni maknanya boleh pilih lah. Yang boleh pilih. Tengok ya, betapa beratnya hukuman seseorang yang mencela Nabi, mengutuk Nabi, ataupun dia melukis-lukis gambar Nabi dengan keadaan yang menghinakan, merendahkan taraf kenabian. Berdasarkan hukum dalam hadis ini, orang tu boleh dihukum bunuh. Macam mana Ayatullah Khomeini telah mempatwakan suruh bunuh Salman. Sampai sekarang dia punya fatwanya tetap berjalan. Jadi Salman sendiri pun dalam ketakutan. Dia sendiri jadi orang yang ketakutan, takut
dibunuh. Sebab fatwa itu masih tetap berjalan. Jadi sebenarnya Islam tak menyenangi orang-orang yang menghina Nabi. Contoh, dalam hadis ini, Ummul Walad ni maknanya seseorang yang jadi hamba kepada tuannya, kemudian dia melahirkan anak. Si hamba perempuan ini melahirkan anak daripada tuannya. Maka anak ini yang disebut Ummul Walad. Dikatakan sebagai Ummul Walad. Ibu Ni hukuman kepada ni Ustaz. Hukuman ni untuk orang bukan Islam juga Ustaz. Bukan Islam dan orang Islam Sama. Sama Islam ataupun tidak Islam, kalau dia menghina-hina Nabi, mengutuk-ngutuk Nabi, semuanya ini sebenarnya hukumannya adalah bunuh. Jadi dalam hal ini, cuba tengok, tuan tidak senang dengan perangai si Ummul Walad ini. Maka satu malam diletaklah, macam kita sini sebut macam cangkul. Cangkul diletakkan kat perutnya, lalu diduduki. Maka mati Ummul Walad ini. Maka hal ini sampai kepada Nabi, berita ini sampai kepada Nabi. Dan Nabi tidak membela si mati tadi, tapi Nabi membela orang yang membunuhnya, atau tuan yang membunuh itu. Itu dikatakan fa'inna damaha hadarun, maka sungguhnya darahnya sia-sia, atau kita bahasakan mati katak. Dia mati katak, tak ada pembelaan. Sebab itu zaman Nabi, walaupun ini bukan Nabi yang lakukan, tapi Nabi telah mengiyakan. Artinya hukum macam itulah sampai bila-bila. Kalau ada manusia-manusia yang memperhinakan Nabi dan mengutuk-ngutuk Nabi. Jadi manusia yang paling mulia adalah Nabi dan Rasul. Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul. Dan Nabi ini adalah pilihan Allah Ta'ala. Di antara seramai-ramai manusia, pilihan Allah, mereka yang dilantik sebagai Nabi dan Rasul. Dan dikatakan sebagai maksum. Mana maksum ni? Dosanya diampunkan, baik yang dahulu ataupun yang akan datang. Perkataannya, perbuatannya, dan apa yang didiamkan, semuanya menjadi sunnah atau ikutan. Itulah sifat Rasul, uswatun hasanah, iaitu contoh yang terbaik. Itulah Rasul. Baik, maka tamat tajuk berkaitan bab qital jani wa qatlil murtaddi. Bab berkaitan membunuh atau menyerang, memerangi penjahat atau penyerang dan membunuh orang murtad. Kita masuk sedikit tajuk baru, iaitu Kitabul Hudud. Kitabul Hududi. Kitabul Hududi. Baik, sebelum kita teruskan Kitabul Hudud, kita letak pengertian dulu. Baik, catatkan Hukum hudud iaitu kejahatan yang merangkumi
perzinaan, koma, pencurian, koma, minuman keras, koma, perompak, koma, pemberontakan, dan menuduh seseorang berzina tanpa menghadirkan 4 orang saksi. Itu yang dikatakan ia hukum hudud yang merangkumi hal-hal ini. Itulah yang dikatakan hudud. Hudud ni ya dengan makna ya batas-batas, ya, undang-undang, ya. Itu makna pengertian kalau hudud saja. Hududullah dalam Quran, itu makna batas-batas Allah atau undang-undang Allah. Baik ya, tajuk kecil daripada Kitabul Hudud ini iaitu Babul Haddiz Zani. Babu Haddiz Zani. Babu tu bab, had tu mana had. Azani ini orang yang berzina. Bab had, orang yang berzina. Baik, kita baca sedikit untuk pembukaan tajuk ini. Silakan, siapa nak baca? Dari Abi Hurairah dan Zaid bin Khalid dan Juhaini bahawasanya seorang dari Arab-Arab gunung datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, Ya Rasulullah, saya minta kepada paduka Tuhan dengan nama Allah tidak lain melainkan bahawa Tuhan putuskan buat saya dengan kitab Allah Ta'ala. Tapi yang lain berkata, dan ia lebih mengerti daripadanya, hukumkanlah antara kami dengan kitabullah dan izinkanlah saya. Sabdanya, omonglah. Ia berkata, sesungguhnya anak saya jadi buruh kepada orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Dan ada orang berkabarkan kepada saya bahawa atas anak saya hukum rejam. Lalu saya tebus dia daripadanya dengan 100 kambing dan seorang jariah. Kemudian saya bertanya kepada ahli ilmu, maka mereka kabarkan kepada saya bahawa wajib dera atas anak saya 100 kali dan pengasingan setahun, dan wajib atas isteri orang ini rejam. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang diriku di tangannya, aku dan akan putuskan antara kamu menurut kitabullah, iaitu jariah dan kambing kembali kepada kamu, dan bahawa atas anak kamu hukum deras 100 kali dan hukum buang setahun. Dan ya Unais, pergilah kepada isteri orang ini, jika ia mengaku maka rejamlah akan dia. Muttafaq alaih, tapi lafaz ni bagi Muslim. Ya. Baik, catatkan ya, hadis 1231. Hadis sah. Matan 1, 2 ya, nombor 1 dulu. 1, orang yang belum kahwin kalau berzina didera 100 kali dan diasingkan selama setahun. Diasingkan tu buang daerah. Yang kedua, orang yang sudah kahwin kalau berzina. Orang yang sudah kahwin kalau berzina wajib
didera 100 kali lalu direjam sampai mati. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Dalam kes yang dikatakan tadi, anak dia jadi buruk kepada seseorang. Tapi anak dia ini berzina dengan isteri orang itu. Maka si ayah ini telah bertanya kepada orang-orang tentang hukuman. Orang kebanyakan memberikan kalau engkau kena menebus dengan 100 kambing dan seorang hamba perempuan. Dikatakan jariah. Seorang hamba perempuan dengan 100 ekor kambing. Lalu dia tanya pula dengan ahli ilmu. Dia kata bukan macam tu. Anak kamu ni kena dera 100 kali dan diasingkan atau kita kata buang daerah selama setahun. Dera macam mana Ustaz? Dera itu macam mana? Dera tu pukul. Dipukul. Dipukul dengan apa? Di rotan lah. Mana di rotan? Rejam boleh batu kan? Berjam dengan batu. Jadi itu untuk anak orang itu sebab dia belum berkahwin. Dan kalau seandainya isteri orang itu mengaku yang dia berzina, maka hendaklah dia didera 100 kali dan juga direjam. Dera kena, rejam pun kena. Jadi rejam ni mana tanam sampai ke dada. Ditanam badannya sampai ke dada. Kemudian hendaklah dibaling dengan batu. Dan orang yang membaling tidak boleh rasa belas kasihan. Sebab itu adalah hukum Allah, bukan hukum manusia. Jadi kalau contoh kalau seandainya biasa orang aksiden tergantuk kepala dia, maka orang itu pengsan dan dia tidak sedar. Tahu dah 5 hari atau dah 1 bulan dia di hospital, dia tidak sedar apa. Jadi sebab itu rejaman batu tadi bila mengenai kepala dengan tepat, maka menyebabkan orang yang jadi mangsa ini dia tidak akan sedarkan diri. Sebab itu dalam rejaman tadi tidak boleh belas kasihan. Betul-betul rejam dan mengena. Sampai pastikan bahawa dia mati. Macam itulah kedudukan hukum dalam Islam berkaitan dengan orang yang berzina. Nama perkataan zani ni sebenarnya tidak baik. Kalau dinamakan zani ni mana orang yang berzina. Kalau perempuan disebut zaniah. Zaniah. Itu maknanya perempuan yang berzina. Jadi nama ini tidak baik. Diletakkan kepada anak-anak Muslim. Sebab gelaran yang tidak menyenangkan. Walaupun disebut sedap di mulut, tapi pengertiannya menyakitkan. Ini hukuman yang ditentukan. Jadi dalam kes-kes ini, kalau yang bab rejam tadi tu, kalau balik lepas tu dia pensan Ustaz.
Orang baling tapi dia tak mati-mati Ustaz. Sebab dia pengsan dah. Ha. Tunggu dia sedar balik, lepas tu baling lagi. Sampai mati. Sampai dia mati. Sampai Tapi pasti. dalam pada tu kalau dia dahaga, dia lapar, bagi makan juga lah. Tak. Tak. Tak ada. Dia, Itu kalau dia mengandung, ada kes tu. Kalau dia mengandung, anak dia nak tidak lahir. direjam, tapi sehingga dia melahirkan anak. Dan setelah melahirkan anak pula tak direjam lagi, sehingga menyusukan anak. Oh, 2 tahun lah. Sehingga menyusukan anak dah lepas, barulah dia boleh direjam. Jadi dalam Islam macam tu. Ya. Tapi bila waktu direjam, tak ada air tak ada. Tak ada Tak ada. Ya. Boleh relax pula air, makan lagi, nasi lemak mana. Tak ada lah mana kalau dia katalah dia tak mati tapi daripada tu dia dahaga kan. Jadi memang tak boleh bagilah. Tak ada. Ya. Tak ada okey. Tak ada. Itu dikatakan sampai mati namanya. Ya. Tapi kalau mengenai sasaran yang tepat, ya, dia boleh pengsan dan boleh membawa kepada mati lah. Macam tu lah. Sebab itu dalam membaling tadi, dia tak boleh batu-batu kecil-kecil, ya, kenalah besar, genggaman yang besar sikit, ya, supaya dia cepat pengsan atau cepat mati, macam itulah. Dan tidak ada belas kasihan. Ya. Tapi dalam kes-kes ini, sebenarnya zaman Nabi dulu, tak ada orang yang ditangkap macam itu, tak ada. Tapi kebanyakan mereka sendiri menyerah diri. Dia punya hebat, dia nakkan hukum, dihukum dengan hukum Allah tu. Kebanyakannya kes-kes semuanya menyerah diri. Dia mengaku. Dia menyerah diri. Tak ada jenis yang kena tangkap dan sebagainya, tak ada. Ya. Itu zaman Nabi lah. Ya. Ketika itu. Baik, ya, sekadar itu dulu untuk pelajaran hadis kita. InsyaAllah akan datang kita boleh sambung seterusnya Kitabul Wudu.